Okay. Kita akan masuk ke topik yang keempat, yang terakhir dalam program pembangunan keusahawan muda. Okay. Sebenarnya, bagaimana untuk mengenal pasti tawaran yang bagus untuk melabur ada satu ilmu, alright, yang sangat penting supaya kita tidak membazirkan modal kita. Alright. So dalam tesis saya untuk MBA saya, apabila saya mengaji, right, factor influencing investors confident in the real estate investment, tapi memang Max dapat mengetahui sebenarnya banyak orang suka melabur. Cumanya mungkin kerana dalam surat khabar ataupun kawan-kawan kita yang selalu bagi tahu kepada kita bagaimana dia telah rugi, dia telah kita rasa takut, right? Tetapi fundamentalnya adalah hampir semua orang masih ingin melabur sebab mereka tahu pelaburan ini akan membantu mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang, right? So bagaimana, mengapa portfolio management atau pengurusan portfolio ini sangat penting? Seperti orang yang selalu bagi tahu, never put all eggs into one basket sebab risikonya sangat tinggi. Apabila kita portfolio management, kita melabur dalam bidang berbeza, mungkin property, mungkin dalam stock, mungkin dalam unit trust, mungkin dalam apa-apa, at least kita dapat hedge, fund kita, right? Lepas tu yang paling penting adalah setiap orang ada maklumat, kapasiti yang berbeza. Right, so portfolio management ini adalah sangat penting. Ada yang high risk, ada yang low risk, ada yang high return, ada yang low return. Right, bermacam-macam bergantung kepada objektif kita. Right, sama ada kita nak aliran tunai, cash flow, sama ada kita nak pertumbuhan modal. Mungkin dalam masa 5 tahun kita melabur 10,000 dia jadi 100,000. Setiap orang ada dia punya objektif yang berbeza. Right, so untuk kita punya community member, GIC members, biasanya kita akan bagi tahu aset. Right, kita kena allocate. Mungkin ada yang dalam konservatif. Kalau kita muda lagi, mungkin kita akan meletak lebih banyak kepada untuk double up. Right? Mungkin mereka yang telah semi-retire, ataupun dah retire, mungkin dia masuk dalam yang lebih konservatif. Right? Capitalnya protector, walaupun return dia 4%, 5%, 8%, masih dapat mencapai cash flow. Right? Jangan rugikan capital tu. So setiap orang ada objektifnya berbeza. Sebelum kita cari portfolio untuk melabur, projek untuk melabur, kita kena tahu apa kita punya risk appetite. Alright? Lepas tu yang paling penting adalah homework. Sebelum apa-apa pelaburan, right, selalu tanya soalan ni. Kalau ini adalah pelaburan yang bagus, adakah kawan yang bagi tahu saya ni melabur sendiri? Right? Itu adalah soalan yang sangat penting. Alright? Ataupun orang yang cuba jual kepada saya, adakah dia adalah user sendiri? Alright, ataupun dia hanya jual untuk commission dia sahaja, right? So ada beberapa consideration. Yang pertama adalah siapa, siapa dalam perniagaan ini, siapa dalam pelaburan ini. Kita kena Google. Contohnya ABC Sdn Bhd, kita check, ini adalah syarikat yang bagus dah berapa tahun, ataupun ini adalah syarikat scam, right? Dan apakah visi dengan misi syarikat? Dia ada thousand of way to make money. Tapi sampai kita kena tahu sama ada visi atau misi syarikat ini adalah secacar dengan apa yang kita untuk mencapai. Right? Sebab dalam Max, Max selalu beritahu ada 3S. Yang pertama adalah sustain. Bisnes tu kena sustain. Kedua, bisnes ni dapat scale up. Dan ketiga adalah socially responsible. Kalau visi syarikat ni adalah bagus, dia nak membantu lebih banyak masyarakat, mungkin kita boleh melabur. Right? Lepas tu juga berapa tahun dia punya syarikat telah ditubuhkan, background dia, ada audit report tak, right? Boleh beli kat SSM contohnya, right? Adakah apa-apa institusi yang orang kata well-known ada involved? Mungkin bank, mungkin PE firms, semua ini adalah sangat penting. Right? Siapa? Kedua adalah apa? Right? What? Business model, right? Dia punya revenue model dia punya, So semua ni kita kena tahu. Right? Kita jangan hanya melabur dengan blindly saja. Dan juga adalah risiko dengan pulangan. Adakah secacat tak? Right? Sometimes ada orang kata, I take the high risk because dia return dia tinggi. Right? Dan juga cukai. Ada pelaburan sebenarnya mungkin dia ROI tinggi, tetapi selepas tax di luar negara, mungkin dia tax regime adalah 40%. Right? Apabila kita dapat balik wang kita, right, selepas tax, baik kita melabur dalam Malaysia. Sebab itu kita selalu bagi tahu Malaysia adalah tempat yang bagus untuk kita melabur, right? Dan juga di mana, dia punya office dia punya operasi dia kat mana, orang kita kena tahu. Right? Mungkin dia kata, saya ada 10 cawangan. Ada tak pergi dia punya cawangan dia tengok, ada orang ke tak ada orang, ada klien atau tidak, right? Itu sangat penting. Jangan hanya percaya kepada Google saja. Sometimes kita kena pergi lihat.
contohnya kalau property, kita jangan tengah bullshit je, kita kena pergi sign, kita kena tengok apakah dia punya status sekarang, ada orang masih kerja ke atau tidak, right? Lepas tu adalah bila. Jadi iaitu bila kita dapat balik modal kita. Setiap pelaburan ada risiko dia. So kita kena tahu apakah risiko dia dan bila orang kata you punya modal kita dapat balik, adakah make sense, alright? Ataupun dia kata dalam masa 3 tahun untung kita adalah 100 juta. Kita tahu, right? Dan juga bagaimana modal ini disalurkan. Right? Adakah dia ada license ataupun dia ada, semua dia adalah sangat penting, right? Sebab apa berlaku, sekurang-kurangnya kita masih ada protection, right? Jangan hanya percaya kepada scam ke, money game ke, right? Risiko dia sangat tinggi. Ini adalah contoh soalan yang kita akan tanya sebelum kita melabur. Contohnya pertama adalah latar belakang syarikat dia, adakah profile, right? Tanya dia punya corporate profile dia, kita check berapa tahun, check dengan SSM, okay? Dia punya company registration, perform dia, okay? Projek yang mereka telah lakukan, yang telah berjaya, mereka telah complete, alright. Lepas tu juga dapatkan dokumen daripada mungkin lawyer, daripada audit, okay, check, cross check, right. Lepas tu adalah P&L dia, right. Biasanya kita akan lihat, kita tahu, walaupun dalam pelaburan history, okay, di track record dia doesn't promise the future, okay, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mengkaji sedikit, orang kata informasi dalam P&L, right, dalam notes dia, okay, apa yang mereka tengah buat. Okay. Lepas tu adakah apa-apa cakaran, terutamanya kalau bisnes, contohnya property, mungkin cakarannya adalah land dia ataupun property dia, right, yang dah ready. So kita tahu apakah dia punya risiko dia. Okay. Lepas tu adalah paling penting adalah garis masa untuk pembayaran, kena realistik. Okay. Contohnya kita berlabur, okay, projek ni untuk masa 3 tahun, 5 tahun. Okay. Bagaimana mereka dapat completekan projek itu. Lepas tu dalam pelaburan ini adalah pegangan max. Pertama, tidak kira waktu baik atau tidak, masih ada orang yang dapat untungan. Okay? Kita kena harus buat homework. Apakah industri, apakah syarikat yang patut melabur pada sesuatu masa? Contohnya pandemik ni, right? Bukan semua perniagaan yang affected. Ada perniagaan yang kick off. Right? Lepas tu kedua adalah sebelum melabur, buatkan semua due diligence. Right? Buat apa-apa homework yang anda boleh buat. Ambil masa 1 minggu, 1 bulan, buat homework. Right? Sebab selepas kita melabur, kita kena bersedia. Pelaburan ini mungkin gone forever. Right? So, bila kita ada mindset macam ni, kita tidak akan greedy. Right? Sebab dalam pelaburan, tamak ni adalah benda yang akan menghancurkan semua pelaburan kita. Jangan tamak. So, kita kena buat prepare. Bila kita rasa macam ni, kita tidak akan letak semua eggs kita dalam satu basket. Tidak kira apa industri ataupun syarikat. Right? Itu sangat penting. Ini adalah dokumen-dokumen yang biasanya kita akan request daripada project owner, request daripada syarikat, okay, supaya kita buat sedikit kajian, alright, buat homework. Lepas tu, sebelum kita melabur, kita kena juga tanya, okay, apakah kita akan buat SWOT analysis, apakah dia punya strength dia, alright, apakah dia punya barrier dia, apakah weakness dia, apakah dia punya opportunity, alright, dan juga apakah threat dia. Okay, dalam setiap syarikat, dalam setiap industri, mesti ada dia punya threat dia. So kita kena tahu sama ada ini threat adalah temporarily. Contohnya pandemik ni, dia mungkin hanya temporarily je. Walaupun impact dia besar tapi dia tidak akan melanjut mungkin 10 tahun, 100 tahun. So kita kena tahu dia threat dia. So selepas kita buat threat ni, SWOT analysis ni, dengan maklumat yang jelas, kita tahu apa jenis perniagaan yang kita akan melabur, apakah dia punya opportunity dia, sama ada opportunity besar, alright. Dan okay, bila kita melabur, tak semestinya semua daripada duit poket kita. Okay, kita juga boleh bincang, alright. Contoh kita ada satu business proposal yang bagus, alright. Kalau business owner hanya inject capital kita, sampai bila kita nak inject capital kan? So kita kena cari, okay, modal dengan orang lain kata OPM, other people's money. Yang paling bagus adalah bank, right? Sebab dia punya cost of financing mungkin kurang, right? Yang paling bagus tanpa cost adalah equity. Okay, mungkin kita jual share kita kepada co-founder kita ataupun family member kita, right? Sebab mereka pada tahap ini mungkin tiada apa-apa selain daripada business proposal, business idea. Right? So risk reward. Right? Kita kena jaga orang yang percaya kepada kita dan melabur pada peringkat awal. Right? Lepas tu juga adalah tunai operasi. Itu sangat penting. Dalam 3S ni, yang sustainability adalah daripada profit. Right? Daripada business. Supaya setiap business yang kita melabur tu, dia harus sustain dengan dia punya profit. Sama ada profit mungkin dalam masa jangka pendek cash flow dia ataupun selepas audit setahun
kita kena memastikan cash flow kita strong. Contohnya pada masa ni, pandemik, right? Banyak syarikat yang memang bagus, right? So bila kita melabur, selain daripada P&L, past track record dia, kita akan juga lihat kepada dia punya cash flow statement dia. Right? Sama ada dia punya creditor list, dia punya aging semua. Kita kena buat kajian. Right? So dalam proses ni untuk melabur, okay, dia ada banyak tahap dia. Mungkin pada tahap syarikat awal, untuk angel investors, right? Mungkin dia punya peluang sukses dia walaupun kurang, less than mungkin 10%, right? 90% failure rate, tetapi bila dia berjaya, dia survive, right? Dia punya opportunity besar, right? So mungkin tahap ni kita boleh melabur mungkin 5-10% of kita punya aset kita, right? Lepas tu, bila sebuah syarikat tu dia nak scale up, dia akan pergi ke equity, dia akan pergi ke ECF, dia mungkin akan pergi ke P2P, dia akan mungkin pergi ke VC, right? So tahap ni risiko dia kurang, so mungkin dia akan dapat dengan valuation yang lebih premium sikit, right? Mungkin kita melabur sikit sebab dia punya risiko dah kurang dah, right? Lepas tu mungkin syarikat ni dah sampai tahap dia akan pergi ke lead market, catalyst sebelum dia pergi ke main bulk. Okay? So dan setiap peringkat financing ni, alright? So kita ada peluang, kita ada risiko yang berbeza. So kita kena melabur sedikit ke sini, sedikit ke sana, ke sana. Portfolio management, right? Diversify kita punya risk kita, right? Kita kena kaji pada tahap mana syarikat ini dan berapa banyak modal yang boleh kita melabur kerana risikonya berbeza, right? So bila kita melabur, cubalah cari syarikat-syarikat yang ada license, right? Sebab apa berlaku pun, at least, right, kita ada support daripada government, right? Ada protection. Okay? Di Malaysia contohnya, SC ada banyak regulator market operator, right? Kalau ECF nak pergi cari siapa, P2P nak cari siapa, digital asset nak cari siapa, right? Walaupun sekarang yang baru adalah property crowdfunding, right? So cuba cari license operator ni, mereka ada banyak projek yang berbeza, right? Contohnya, partner yang kita tengah buat sama-sama adalah Crowdplus, okay? The Asian first ECF, right? So ada banyak projek yang kita rasa kita bagus, alright? Kita pun melabur sendiri, alright? Dia punya entry dia tak banyak, mungkin hanya ada yang RM100, ada RM1,000, ada RM5,000, bergantung kepada apa jenis projek yang kita rasa selesa. Sebab operator ni dia akan buat due diligence mereka yang lebih professional, alright? Financial analysis, legal analysis, right? Sebelum mereka publish kan website mereka. So bila kita melabur, okay, walaupun tak ada pelaburan yang tak ada risiko, kita kena prepare. Okay? Tetapi end of the day, apa yang paling penting adalah secara purata. Okay? Contohnya kita ada RM100, kita melabur kepada 10 peluang, alright? Dan mungkin ada 2-3 yang gagal. Right? Itu adalah norm, right? New norm, bukan new norm. Itu memang dah norm dah, right? Lepas tu mungkin 3 hingga 5 adalah yang so-so. Mungkin setiap tahun kita dapat 5%, 10% ROI, okay? Tapi masih kat sana, right? Dan 2-3 lagi yang macam Alibaba, right? Kalau kita melabur RM10,000, tiba-tiba dia jadi RM1 juta, right? Tapi secara purata, okay? Kita ada rugi tak? Ada. Adakah kita untung? Ada. So bila kita tambah, selepas 3 tahun, daripada capital awal kita mungkin RM10,000. Selepas 3 tahun kita dapat RM15,000. Kita untung tak? Kita untung. Alright, itu adalah orang kata apa, mentality yang sangat penting. Sebagai pelaburan, kita kena harus membuat kajian yang thorough. Alright. Lepas tu, ini adalah satu contoh. Contohnya Nike. Alright. Saya rasa ini adalah cerita yang Max suka berkongsi sebab apa? Kalau pada tahun 1964, okay, bila Nike okay, baru ada logo ni kan, okay, dia kata you dah melabur tak? Okay, dia punya modal pada bank pada masa tu hanya RM1,000 aja. Right? Apa? Right? $1,000. So bila kita ada contohnya ada $100 kita melabur dalam syarikat ni, right? Walaupun dia hanya distributor je, dia bukan manufacturer, dia hanya distributor je. Nike dia ada kilang sendiri kan, right? Contohnya kita melabur $100 dalam masa 1964 sampai sekarang 2020, lebih kurang 30 lebih tahun, 40 tahun, berapa nilai $100 ni? Dan nilai lebih kurang 1 bilion, right? Tapi adakah banyak orang ada exposure macam ni? Tidak. Ini bergantung kepada network kita. Sebab tu orang kata, your net worth is your net worth, right? Kita adalah nilai kita adalah purata 5 business partner, 5 kawan yang kita selalu spend masa, right? So itu yang sangat penting. Dan pulangan setahun lebih kurang 80,000 times, right? So dalam PE ini adalah satu benda yang biasa. Hari itu kita ada satu discussion dengan incubator VC di India.
dalam masa beberapa tahun ni mereka telah dapat mencapai 200 over X. Alright. Kalau anda melabur 1 juta, dia akan jadi 240 juta. Right? Ini adalah dalam PE memang achievable. Ada orang kata, okay, mungkin risiko dia banyak. Right? Mungkin bukan banyak Nike, bukan banyak Oyo, bukan banyak Uber semua ni kan. Right? Bila syarikat itu dah sampai satu tahap untuk pergi ke IPO. Kan ingat tadi yang financing stages kan, daripada angel sampai ke IPO market. Right? Mungkin pada waktu ni kita baru melabur. Okay? Untung tak? Dapat untung juga. Right? Iaitu contohnya pada 1980 tahun. Okay? Melabur 17 sen. Hari ini dah dapat $80. Itu lebih kurang 470 kali ganda. Right? So, walaupun risiko dia kurang, tapi masih dapat keuntungan. Of course, kalau kita compare dengan early stage investment, alright, macam Nike yang 1964, okay, dia punya pulangan dia berbeza. Kerana risikonya berbeza juga. Right? So, bila kita melabur, terutamanya pandemik ini adalah satu waktu yang sangat bagus, right? Kalau kita melabur pada syarikat yang betul, industri yang betul, pelaburan kita akan kerja kuat untuk kita, right? So apa industri yang Max telah melabur ini sebagai untuk saya saja, right? Bukan nasihat apa-apa untuk melabur, okay? Sebab bila pandemik ini berlaku, banyak industri terutama yang tradisional yang masih bergantung kepada conventional business model, okay, akan dapat affected. So, apa industri yang kita boleh melihat mungkin adalah agriculture, itu adalah fundamental. Okay? Dulu orang kata kita bayar 10 juta untuk footballer. Tapi sekarang, apa yang menyelamat nyawa kita adalah doktor. Alright? Itu yang sangat penting. Alright? Lepas itu, e-commerce, terutama sekarang banyak bisnes yang telah melalui proses digitalization. Alright? Sebab behavior user pun dah berbeza. Right? Dulu mungkin kita pergi pasar, pergi ke hypermarket, sekarang kita rasa takut. Right? Kita beli online saja. Balik kita dapat space semua ni kan. Right? So the behavior dah tukar dah. So kita punya pelaburan landscape pun kena tukar. Lepas tu ICT teknologi. Terutamanya kalau anda perasan Zoom ni, dulu orang tak pernah dengar. Tapi selepas pandemik ni, setiap orang pernah dengar Zoom. Nilai dia, valuation dia, lebih daripada 7 airline in the world. Alright? Value dia sekarang lebih kurang 40 over billion US dollar. Cuma imagine, pandemik ini akan melahirkan juara-juara. Alright, so kita kena melabur pada industri yang betul supaya pelaburan kita dapat kerja kuat untuk kita. Alright. Lepas tu, ini adalah apa yang pegangan Max selalu. Okay. Walaupun sebagai seorang entrepreneur, walaupun sebagai seorang pelabur, kita kena passion apa yang kita melabur. Right? Bukan sahaja melabur wang, tapi pergi mengkaji industri ni, apa yang berlaku, be alert apa yang tengah berlaku. Right? So, kalau anda nak join kita, okay, GIC, ini adalah satu platform di mana kita ada banyak pelabur-pelabur daripada industri yang berbeza. Bukan sahaja di Malaysia, tapi lebih daripada 10 negara yang kita berkongsi ilmu, berkongsi strategi, right? Bagaimana kita melabur. Apakah risiko dia? Okay? So, ini adalah satu platform yang kita tubuhkan dengan kepercayaan. Knowledge is power, right? So kami harap kalau anda boleh join dengan kita dengan Money Compass, dengan apa-apa, right, kita dapat membantu anda untuk dapat pengalaman dengan ilmu. Itu yang paling penting, alright? So sekian, terima kasih 4 siri ini. Semoga anda dapat enjoy, okay, dapat sedikit ilham, okay, dapat ilmu bagaimana untuk menjadi seorang keusahawan. Okay, usahawan. Thank you.